emas ataupun apa-apa, aksesoris pada pedang itu tuan-tuan bukanlah dalam keadaan pedang itu yang asal. Pedang asal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia hanya kosong. Ya, jadi selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, barulah para sahabat ini mengambil pedang tersebut dan juga asar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membuat sedikit penambahbaikan, tidak salah. Dan juga baju besi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di mana baju besi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi buat sendiri baju besi itu tuan-tuan ya. Mana Nabi cantumkan besi-besi yang terbaik ini Nabi jahit, maksudnya jahit kalau istilah kita hari ini Nabi patri lah. Tapi dalam keadaan waktu itulah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam cantumkan ya, di bahagian depan dan juga bahagian belakangnya, bukan keseluruhan ya. Sebab baju besi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada bercampur dengan kain juga. Ya, bercampur dengan kain yang kuat. Ni baju besi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai pengajaran daripada tajuk itu, tajuk baju besi itu tuan-tuan, lihat walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang manusia, seorang hamba yang sangat tinggi tawakalnya, tapi ya Nabi masih lagi ya menggunakan ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berusaha untuk melindungi dirinya. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya tawakalnya tinggi. Nabi tidak pergi berperang dengan menyerahkan dirinya memakai jubah, pakai baju biasa, pakai serban tanpa memakai pakaian yang sesuai untuk pertahanan dirinya. Nah, apatah lagi kita tuan-tuan, kita ni yang dengan Allah Subhanahu wa taala pun ya, kita ni tuan-tuan jauh kehidupan kita. Ya, nak dibandingkan dengan Nabi, nak dibandingkan dengan sahabat, apa sangatlah tawakal kita ini. Ya, kadang-kadang ada orang mencari Tuhan ini, tuan-tuan ya. Dia mencari Tuhan waktu dia perlu ataupun waktu dia dalam keadaan dia tertekan. Tuan-tuan, cuba kita tengok dalam hidup kita. Dalam hidup kita tuan-tuan, apa benda yang pasti yang kita akan jumpa dalam hidup kita? Apa dia? Kematian. Mati ni tuan-tuan, confirm kita akan jumpa. Manusia hebat ke manusia tidak hebat ke, dia seorang orang kaya ke, raja-raja ke, bila sebut benda yang pasti kita jumpa ialah mati. Tapi sebagai ada manusia, benda yang pasti yang akan dia jumpa itu, dia tidak bersungguh untuk membawa bekal. Untuk membawa bekal kepada benda yang pasti itu banyak manusia tidak buat. Tapi manusia gila pada benda yang tidak pasti. Sebagai contoh, nak kaya, kita belum pasti kaya tuan-tuan. Ada orang setengah mati dia kerja, ya, tapi tak kaya-kaya, dia benda belum pasti. Tapi itulah yang manusia setengah mati. Ada orang yang setengah mati, dia nak cantik, dia nak sehat, tapi belum pasti tuan-tuan. Ya, bagaimanalah pun kita jaga makanan macam mana sekalipun kita, kalau Allah Taala berkehendak kita sesuatu, tuan-tuan, ya, kita tidak boleh buat apa-apa. Orang nak cantik tuan-tuan, kita belum pasti tuan-tuan. Nampak anak-anak kecil, ya, kita tengok anak kecil cantiknya, budak ni belum pasti dia besar dan tidak cantik. Ada orang setengah mati cari tuan-tuan, ya, bercantik-cantik, bersolek-solek, ya, setengah mati dia bersolek-solek tuan-tuan. Belum pasti pun dia akan jadi cantik. Tapi yang benda belum pasti itulah manusia jadi gila untuk dapatkannya. Sedangkan benda yang pasti, ramai manusia tidak berminat untuk buat bekalan. Ini kesilapan kita sebagai manusia tuan-tuan. Ya, betullah kalau buat kecantikan ini, ya. Syekh Abdullah Daud Al-Fadlani, ya tuan-tuan, Syekh Abdullah Daud Al-Fadlani, pengarang kitab Furu'ul Masail dan juga pengarang kitab ya Humyatul Musalli. Syekh Daud Abdullah Fadlani ini tuan-tuan, dia ini orang Melayu. Dia bukan orang Arab, dia orang Melayu, dia ulama Nusantara. Ya, saya ulang nama dia Syekh Abdullah Daud Al-Fadlani, pengarang kitab Furu'ul Masail dan juga kitab Humyatul Musalli. Apa dia kata tuan-tuan dalam kitab Humyatul Musalli itu? Ya, dia kata di situ akhir zaman, ya, kesan akibat manusia yang tidak salat ini, kesan akibat manusia yang tidak salat ini, ya, orang yang tidak salat akan ditarik sedikit demi sedikit nur di wajahnya. Maksudnya cahaya orang yang tidak salat dalam mukanya bila orang tidak salat, Allah Ta'ala tarik sedikit. Ada orang cantik tapi disebabkan tidak salat,
tidak ada cahaya, tidak ada seri mukanya. Ini kata Syekh Abdullah Daud ini. Daud Allah kata, ya, sehingga kan manusia di akhir zaman nak mencantikkan muka itu terpaksa melukis mukanya sendiri. Terpaksa lukis muka sendiri. Ini makeup ni lah tuan-tuan. Nak kelihatan cantik. Padahal hilang serinya tuan-tuan. Ya, hilang seri daripada orang yang tidak solat ni. Sebab tu kita, ya, ramai orang nak masuk syurga, tapi apa dia punya usaha untuk masuk syurga? Solat tidak mau, belum start lagi. Kadang-kadang ni duit ni tuan-tuan, bila sebut bab solat ni, dia kata tak apalah, kamu dulu lah. Ya, kalau disebut tu, bagus keluarga orang tu. Ya, solat semua jaga sembahyang. Memanglah orang ni keluarga yang baik-baik. Tak, tuan-tuan. Solat bukan sebab kita baik. Solat sebab tanggungjawab. Sebab solat ini merupakan tanggungjawab. Nabi SAW manusia yang dijamin syurga. Tapi tengok bagaimana Nabi contohkan kepada kita sampai bengkak kaki Nabi. Ya, Sayyidatina Aisyah panggil dan sebut, tegur baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, ya, kau ni sudah dijamin syurga. Kenapa kau susah-susah? Ya, beribadah sampai bengkak kakimu, sampai boleh bernanah kakimu. Lalu Nabi SAW kata, ya, apakah salah untuk aku menjadi orang yang bersyukur? Tuan-tuan, Nabi dijamin syurga, masih jaga solatnya, masih bermati-matian untuk solatnya. Kita tuan-tuan, kita ni tuan-tuan belum tentu dijamin. Ya, tapi tengok langkah kita, seolah-olah kita dikompok syurga. Ya, seolah-olah kita kompok syurga tuan-tuan. Kita dengar bunyi azan. Azan tuan-tuan, azan, panggilan yang paling agung. Bila ada panggilan azan, jangan menjawab panggilan lain, azan. Sebab tu tuan-tuan ya, saya pernah waktu nikmat tuan-tuan, pernah tegurlah beberapa orang pegawai, ya, buat mesyuarat pukul 11.30 pagi Jumaat. Buat mesyuarat pukul 11.30 pagi Jumaat. Saya tegur tuan-tuan, mana boleh orang buat mesyuarat 11.30 pagi. Kamu nak bersemayang sebelum Jumaat kan? Saya tegur tuan-tuan. Ya, sebab tu kalau waktu dekat waktu maghrib lah tuan-tuan ya. Waktu maghrib pukul 5.30. Kalau boleh didik diri kita, didik isteri kita dan didik anak-anak kita, jangan keluar daripada rumah. Lain ditengok tuan-tuan. Lain ditengok bila satu keluarga, lelaki, ayah dia berkopiah, anak isteri dia bertudung, anak-anak bertudung, duduk di kedai makan waktu maghrib. Lain ditengok. Tuan-tuan, walaupun kita kata kami buka puasa, tapi kita membuka lorong fitnah itu. Sebab itu kalau dalam jam 5.30 tuan-tuan, duduklah rumah. Kalau ada pun keperluan kita nak belikan, kita nak selesaikan, buat sebelum itu atau selepas itu. Jangan diheret anak-anak pergi pasar, pergi supermarket tuan-tuan. Ya? Kalau ayah saya dia selalu tegur. Kalau ayah saya beritahu, kamu ni macam mana Tuhan? Sudah kamu tahu waktu untuk Tuhan. Kenapa? Waktu untuk Tuhan tu lari pergi dunia pula. Lari pergi dunia pula. Ni tuan-tuan. Baik kepada tajuk tadi berkenaan dengan ni baju besi baginda Nabi SAW, yang mana Nabi pakai baju besi dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud tuan-tuan, Nabi memakai baju besinya 2 lapis. Menunjukkan Nabi ini dia bukan tawakal buta. Nabi bukan berserah bulat-bulat, dah. Nabi buat persediaan. Ya tuan-tuan, Nabi bukan pergi berperang pergi tiup orang tuan-tuan, dah. Bukan Nabi pergi berperang tak bawa senjata. Nabi berperang bawa senjata. Ya, bukan Nabi pergi tiup, bukan Nabi yang baca setakat baca doa, musuh boleh kalah, dah tuan-tuan. Tapi Nabi berjuang habis-habisan. Ini dakwah baginda Nabi SAW. Ya, sebahagiannya tuan-tuan, Nabi-Nabi ini sebahagian dakwah mereka melalui perang, melalui peperangan. Tuan-tuan boleh baca kisah dari zaman Nabi Adam sehingga Nabi kita Muhammad SAW, semua melalui ya peperangan. Tuan-tuan, semua Nabi-Nabi melalui peperangan. Namun tuan-tuan, ya, ini kisah dia. Tuan-tuan, ada seorang Nabi, ya, seorang Nabi yang masuk ke syurga seorang diri. Ustaz pernah cerita di sini kan? Di sini belum lagi. Nabi yang masuk syurga seorang diri tuan-tuan. Ya, belum pernah saya cerita ya. Nih, satu hari tuan-tuan pada bulan Ramadan, pada malam Ramadan, Nabi SAW
usai menunaikan salat bersama dengan para sahabatnya, ya tuan-tuan, selepas salat itu tuan-tuan, Nabi berehat sebentar, lalu Nabi tersenyum. Sahabat yang berada di belakang Nabi ini pelik melihat kenapa Nabi senyum, senyum yang lebar, senyum lebar tuan-tuan. Lalu Nabi berpaling ke belakang, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kami perhatikan, ya, engkau tersenyum? Kenapa ya Rasulullah? Ceritalah kalau ada sesuatu dengan kami, cerita. Lalu Nabi SAW sebut, tuan-tuan, di kisah dalam hadis Bukhari, ya, Nabi SAW sebut, telah diperlihatkan kepada aku, ya, keadaan seorang Nabi, ya, keadaan seorang Nabi yang mana dia masuk ke syurga seorang dirinya tanpa ada pengikutnya walaupun satu orang. Nabi tadi tuan-tuan, yang Nabi ternampak itu, diperlihatkan kepada Nabi itu masuk ke syurga seorang diri. Masuk ke syurga seorang diri. Sahabat bertanya, siapa dia ya Rasulullah? Adakah Nabi yang begitu masuk ke syurga seorang diri ya Rasulullah? Lalu Nabi beritahu, ada. Nama Nabi itu Syam'un Al-Ghazi. Nama Nabi, dia Nabi yang bukan Rasul. Nabi ini tuan-tuan diberikan wahyu untuk dirinya, sementara Rasul itu diberikan dia wahyu untuk dirinya dan juga untuk disebarkan kepada orang lain. Ini beza antara Nabi dan Rasul. Dan yang diceritakan oleh baginda Nabi ini ialah Syam'un Al-Ghazi. Nabi Syam'un Al-Ghazi. Orang Barat mengambil contoh ataupun menggelarkan Nabi Syam'un Al-Ghazi ini menjadi namanya Samson. Tuan-tuan boleh buka cerita ini tuan-tuan, tapi dalam hadis Bukhari diceritakan. Lalu Nabi melanjutkan cerita itu, bagaimana dakwah Nabi Syam'un Al-Ghazi ini. Dia punya dakwah semua berperang. Dakwahnya berperang tuan-tuan. Dia berperang dengan ramai orang. Badan dia besar, dia badan sasa tuan-tuan, macam gergasi itu. Dan juga disebutkan rambutnya sangat panjang. Rambut Nabi Syam'un ini sangat panjang. Bila dia berperang bukan dia lawan one by one. Dia seorang diri, tapi dia boleh mengalahkan hampir puluhan ribu. Dan di negerinya itu tuan-tuan, ya, nama tempat dia itu Gaza. Itu dia dipanggil, dinisbahkan Al-Ghazi di belakang itu. Dia orang Palestin, Nabi ini. Lalu tuan-tuan, Rasulullah SAW melanjutkan, ya, Syam'un ini, ya, bila dia nak berdakwah dengan orang, dia pasti berperang. Untuk bawa orang itu, untuk menegakkan kalimat tauhid itu, Syam'un Al-Ghazi mesti berperang. Namun tuan-tuan, Syam'un Al-Ghazi ini dia ada satu orang istri, nama istrinya Dilaila. Menurut ahli sejarah, ya, dia disebut dalam riwayat Bukhari, tapi dalam sejarah disebut istrinya bernama Dilaila. Nih, kalau kita sedapkan dengar lagu Dilaila, bagi nama anak, siapa nama anak Musyid? Dilaila Ustaz. Sedap. Tapi kisah Dilaila ini antara wanita yang dilaknat. Siapa ada nama anak Dilaila? Tak tukar. Kenapa dia dilaknat? Dilaila ini menjadi pengkhianat kepada suaminya. Ya, dia keluar pada waktu siang hari. Dilaila ini keluar, dia masuk ke menembus di tembok-tembok istana dan dia berjumpa dengan raja. Raja dengan Nabi Syam'un Al-Ghazi memang tidak benar. Memang tidak ada, memang musuh ketat. Lalu Dilaila ini dia bagi tahu raja apa masalah atau apa rahsia yang berada di rumah. Lalu raja kata, ya, kalau boleh Syam'un ini kita bunuh dia. Kita bunuh Syam'un ini, macam mana? Lalu dibagi cadangan. Syam'un, waktu dia tidur, kata istrinya Dilaila, waktu dia tidur, kamu masuk perlahan-lahan dan kamu ikat dia. Ikat dia dengan besi. Tuan-tuan, masuklah waktu malam. Masuklah raja tadi dan dia punya tentera-tentera. Bila nampak Syam'un tidur, bagaimana mereka tahu Syam'un tidur? Istrinya beritahu, okey, Syam'un sudah tidur. Masuk ke rumah tuan-tuan, diikat Syam'un Al-Ghazi tadi dengan rantai besi. Diikat rantai besi tuan-tuan dengan tujuan besok pagi Syam'un ini boleh dikerjakan secara beramai-ramai. Pagi-pagi dikerjakan, satu kampung itu, satu daerah, satu bandar itu kerjakan dia beramai-ramai. Jadi tuan-tuan diikat. Bila diikat dia tuan-tuan, besok pagi Syam'un
Kalau istilahnya tuan-tuan kita dia sintak. Dia sintak. Terbuka tuan-tuan. Ya? Habis itu syaful cara istrinya. Istrinya kata, manalah saya tahu. Kan kita duduk di rumah, kita berdua di rumah, mana? Siapa yang masuk? Besokannya tuan-tuan, begitu juga berlaku. Begitu juga berlaku tuan-tuan. Masuk ramai-ramai orang ke dalam rumah Syabul Al-Ghazi, mengikat dia dengan rantai besi. Dapat juga dibuka oleh Syabul Al-Ghazi. Lalu Syabul Al-Ghazi dia cerita Syabul Al-Ghazi dia cerita dengan istrinya. Muncul mereka ikat aku dengan rantai besi. Kalau mereka ikat aku dengan rambutku yang panjang, aku tidak dapat bergerak kerana rambutku. Pecah rahsia tu tuan-tuan. Isteri kalau baik tuan-tuan, alhamdulillah isteri kalau baik. Tapi isteri kalau tak baik tuan-tuan, ya, kalau isteri yang tak baik, habis semua rahsia. Tu kadang-kadang jengkel juga bila dengar orang yang bercerai ni tuan-tuan, buruk-memburukkan, kita pun pelik. Kenapa kau memburukkan suamimu? Kenapa kau memburukkan isterimu? Kan pernah sama-sama, tinggal sama-sama, anakmu dia yang lahirkan, kenapa memburukkan? Ada isteri yang begitu. Lalu Syabul Al-Ghazi sebut kepada istrinya di Laila itu, kelemahanku letak pada rambutku. Istrinya lapor kepada istana. Lapor kepada istana beritahu, ya wahai tuanku, ya aku tahu sudah bagaimana untuk menghancurkan Syabul Al-Ghazi ini. Aku tahu di mana kelemahannya. Raja tanya, ya di mana kelemahannya? Kita sudah buat 2-3 kali percubaan untuk membunuh dia, mengikat dia, tetap juga dia melepas. Jadi di mana kelemahannya? Lalu di Laila tersebut dia beritahu aku, rambutnya yang panjang itu merupakan kelemahannya. Tuan-tuan, ada pengajaran di sini tuan-tuan. Apapun rahsia kita yang terlalu sulit, jangan cerita dengan istri. Yang pernah kita buat tuan-tuan, sebelum kita kahwin, jangan cerita dengan istri. Tolong tutup. Biarlah rahsia itu kita simpan, kita bertaubat kepada Allah. Ini cerita. Beliau dulu itu memang bergaduh kan tuan-tuan. Bini kita tuan-tuan, cerita 30 tahun, dia masih ingat tuan-tuan. Bini kita, jangan cerita. Lalu dia cerita tuan-tuan, Syabul Al-Ghazi, malam dia tidur tuan-tuan, datanglah ya raja tadi dan dia punya tentera. Dan nampak Syabul Al-Ghazi dalam keadaan sedang tidur dengan rambutnya yang terurai itu. Mereka tarik dan mereka gulung Syabul Al-Ghazi dengan menggunakan rambutnya yang panjang. Besok pagi tak dapat tuan-tuan. Memang Syabul Al-Ghazi memang tidak dapat bangun, tidak dapat bangkit kerana diikat dengan rambutnya yang panjang. Lalu Syabul Al-Ghazi ini diarak dia, badannya dari jasadnya diarak di satu badan dan di satu badan itu seluruh badan, ya? Dan raja menitahkan supaya mana-mana rakyat boleh pukul, boleh buat macam-macam ke atas jasad Syabul Al-Ghazi. Yang ambil peluang tuan-tuan, yang korek matanya, korek mata. Ya, yang potong hidung tuan-tuan. Yang potong tangan semua tuan-tuan. Nih, ada tergamak tuan-tuan, manusia begini tuan-tuan ada. Ada tuan-tuan tergamak manusia yang potong kerat-kerat badan manusia ini ada tuan-tuan. Saya ada pengalaman menguruskan jenazah begini. Saya menguruskan jenazah tuan-tuan, ingat lagi. Yang ini serangan hendak disempurna tuan-tuan. Ingat lagi tuan-tuan ya. Yang melibatkan 6 orang anggota keselamatan kita terbunuh. Tuan-tuan, saya menyempurnakan jenazah mereka, semua hancur dipotong. Hidung, tangan, mata, semua hilang. Ini rumah Allah tuan-tuan, saya jadi saksi. Saya menguruskan jenazah mereka. Ada tuan-tuan manusia yang tergamak melakukan begini. Lalu Syabul Al-Ghazi ini tuan-tuan, hilang mata, semua panca indera yang ada itu, matanya, hidungnya, mulutnya, termasuk telinga, semua tuan-tuan dalam badannya, organ tubuhnya dibelah, dikeluarkan tuan-tuan, lalu dia dicampakkan satu tempat. Orang ingat Syabul Al-Ghazi sudah mati. Takdir Allah, Syabul Al-Ghazi ini belum mati. Dia belum mati tuan-tuan. Dan akhirnya Syabul Al-Ghazi ini dia sedar kesilapannya. Dia sedar kesilapannya yang bertindak melulu. Lalu dia mohon kepada Allah, turunkan kepada dia satu penyembuhan, berikan dia kepada dia penawar. Lalu Allah Ta'ala dengan sifat Rahman Rahim itu tuan-tuan menurunkan air hujan yang lebat, sehingga kan tubuh badan Syabul Al-Ghazi yang terburai itu, yang telah dipotong itu tuan-tuan, dengan kuasa Allah semua bercantum balik.
bercantum balik tuan-tuan. Bila bercantum balik, ya, Syamsul Al-Ghazi duduk satu jangka masa yang lama, tuan-tuan. Dia duduk satu jangka masa yang lama, dia berfikir macam mana untuk menghapuskan kekufuran yang dilakukan oleh umat yang ketika itu. Lalu tuan-tuan, dia pergi berperang. Dia pergi berperang, ditakdirkan Allah dia menang. Cuba bayangkan, dia lawan satu bandar. Dia lawan satu bandar, tuan-tuan. Oh, kalau kita ni macam mana, tuan-tuan? Ya? Kita ni payah. Jangankan lawan satu bandar, lawan diri kita pun kejut kita, tuan-tuan. Ya, kejut kita. Apalagi kalau kita tinggal di rumah, habis kita, tuan-tuan. Ya, harap paham betul. Ya. Jadi tuan-tuan, bila Syamsul Al-Ghazi dia berperang, ditakdirkan Allah dia menang. Ditakdirkan Allah dia menang, tuan-tuan. Dan akhirnya Syamsul Al-Ghazi ini dia beribadah sangat panjang, menyesali apa yang pernah dia lakukan. Panjang, tuan-tuan. Dan diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syamsul Al-Ghazi masuk syurga. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, berapa banyak dia punya amalan? Berapa hebat amalannya? Berapa panjang umurnya sampai dia boleh masuk syurga dalam keadaan tidak ada satu orang boleh ikut dia? Nabi kata, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu urusan itu, hanya Allah yang tahu. Lalu ada sahabat berkata kepada Nabi, bagusnya ya Allah, bagusnya kan ya Allah, ya, kalaulah kita ni usia kita ni pendek usia kita ni, tapi Allah Ta'ala bagi kita satu kemuliaan dapat beramal seperti Syamsul Al-Ghazi yang panjang umurnya itu. Bagus kalau kita dapat begitu. Lalu tuan-tuan, Nabi ini tuan-tuan, Nabi tertunduk seketika. Lalu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam malaikat Jibril membawakan wahyu, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzalu malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Lalu Nabi berpaling pada para sahabat, kata Rasulullah, Allah tidak bagi kita umur yang panjang. Allah tidak bagi kita umur yang panjang. Paling-paling pun antara umurku dengan umur umatku ini baina sintina wa sab'in, kata Nabi. Paling-paling pun umur kita ini antara 60-70, kata Rasulullah. Tapi Allah bagi kita satu kemuliaan yang tidak diberikan kepada Nabi-Nabi sebelum ini, tidak diberikan kepada umat-umat sebelum ini. Ada satu malam dalam bulan Ramadan itu, dia berlaku bila mana kita dapat beribadah pada malam tersebut, Allah ganjarkan kita umur yang panjang seperti umur Syamsul Al-Ghazi, walaupun hakikatnya umur kita sekadar 60-70. Tuan-tuan, ada umat Muhammad yang umur panjang, tuan-tuan. Paling umur panjang kita boleh dengar berapa? 120 tahun. 120 tahun, tuan-tuan. Itu pun, tuan-tuan, 120 tahun boleh sudah rasa hidup, tak ada sudah kawan. 120 tahun, tuan-tuan, tak ada sudah kawan. Ya, paling terbalik 120 tahun, kadang dia pun berdoa, ya Allah matikan aku. Tapi Allah Ta'ala bagi kita, tuan-tuan, dengan Lailatul Qadar itu. Maka ambil peluang. Kalaulah tahun ini Allah Ta'ala bagi kita, ya, yang Ramadan, tuan-tuan, kalau dikirakan hari ini 23 Januari awal, ya, bermakna kita ada 97 hari sahaja lagi sebelum masuk Ramadan. Maka bermula saat ini minta kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan. Wahai Tuhan, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Bagaimana nak sampaikan konsisten kepada bulan Ramadan ini? Jaga solat. Jaga solat, tuan-tuan. Nak sampai kepada Ramadan, solat tidak jaga, payah. Maksudnya bila nanti sampai Ramadan, orang yang tidak solat, yang sampai bulan Ramadan, dia hanya begitu, dia tidak akan solat juga. Sama orang yang tidak solat, pergi menunaikan umrah, pergi menunaikan haji, setengah mati nak mengejar fadilah di solat di Masjid Nabawi, setengah mati nak mengejar fadilah solat di Masjidil Haram. Masjid Nabawi 1000 kali ganda pahala. Yang kita solat di Masjid Nabawi, tuan-tuan, 1000 kali ganda pahala satu waktu. Kalau kita solat di masjid, tuan-tuan, berjemaah, ya, solat di rumah, solat di masjid 25 berjemaah. Cuma kelebihan tempat ini, tuan-tuan, ya, 25 satu waktu. Di Masjid Nabawi 1000 waktu bersamaan, tuan-tuan. Bila kita solat satu waktu di Masjid Nabawi, ya, bersamaan kita solat dengan 7 tahun di tempat kita. 7 tahun, tuan-tuan. Solat satu waktu
waktu di Masjidil Haram 100.000 kali ganda pahala. Kita solat 21 waktu tuan-tuan di masjid kita ini tuan-tuan, ya, Allah Ta'ala bagi 25 ganjaran. Tapi solat di Masjidil Haram 100.000 satu waktu bersamaan dengan 22 tahun. 22 tahun 15 bulan lebih kurang tuan-tuan perkiraan dia. Orang berpusu-pusu, tapi bila tidak solat dari rumah, dari tahu lagi memang tidak solat, pergilah Mekah, duduklah hotel paling dekat dengan masjid pun. Kalau kau memang tidak solat, kau tidak akan solat. Ini pengalaman saya tuan-tuan. Bawa jemaah tidak solat tuan-tuan, tidak solat, datang ke Mekah. Saya tengok, ya Allah, ruginya orang tua ini. Sudah datang ke Mekah, Kaabah depan mata, tapi masih lagi tidak solat. Ini tuan-tuan. Itu fadilat yang diberikan kepada kita. Umat Muhammad tidak diberikan kepada nabi-nabi lain. Hatta tuan-tuan, nanti hari kiamat pun tidak ada nabi-nabi yang lain, umat nabi yang lain, ya, umat nabi terdahulu, tidak ada yang boleh masuk ke syurga melainkan kita. Habis sudah kita punya perkiraan tuan-tuan, baru umat lain itu dihitung. Ini hadisnya ada tu, nanti di belakang kita akan jumpa. Baik tuan-tuan, kita masuk pada kisah berkenaan dengan topi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana topi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga tuan-tuan merupakan salah satu daripada peralatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya dibacakan di sini tuan-tuan. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه منفر فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari masuk ke Makkah dalam peristiwa Fathul Makkah. Fathul Makkah ini tuan-tuan itu waktu pembebasan Makkah. Selepas berlakunya perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijrah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dihalang masuk ke Mekah itu untuk menunaikan umrah. Lalu berlaku perjanjian Hudaybiyah dan Nabi balik ke Madinah ini tuan-tuan, ya, setahun lebih selepas perjanjian Hudaybiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat green light untuk masuk menawar kembali kota Mekah. Ya. Nabi masuk dalam peristiwa Fathul Makkah tuan-tuan, menurut setengah riwayat Nabi masuk itu berlaku peristiwa Fathul Makkah ini pada 10 Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Peristiwa Fathul Makkah itu bulan Ramadan tuan-tuan. Nabi masuk ketika itu dengan para sahabatnya, ya, yang Nabi ijtihadkan, man dakhala dar Abu Sufyan fa huwa amin, man dakhala al-masjid fa huwa amin, kata Nabi. Ketika itu Abu Sufyan tuan-tuan, dia raja ataupun penguasa di Makkah ketika itu, tapi disebabkan kelemahan Abu Sufyan ini menyebabkan dia tidak kuat dan akhirnya dia menyerah kalah kepada Nabi. Lalu bila Nabi tahu Abu Sufyan sudah menyerah kalah tuan-tuan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menawar kota Makkah itu, ya. Dalam keadaan ketika itu Nabi masuk, disebutkan di sini, ya, wa alaihi mighfarun, dan ketika itu Nabi memakai mighfar, yaitu topi besi. Nabi memakai mighfar tuan-tuan. Lalu para sahabat ketika Nabi masuk memakai mighfar itu, ya, para sahabat pun berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, hadza ibnu Khattal. Wahai Rasulullah, tuh di sana ibnu Khattal. Ibnu Khattal sedang berada di sana, ya, muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Ibnu Khattal ini bergantung di kelambu Ka'bah. Wahai Rasulullah, Ibnu Khattal ini tuan-tuan siapa? Ibnu Khattal ini dia pernah bersyahadah di hadapan Nabi, yang masuk Islam tapi dia ini munafik. Munafik dia ini tuan-tuan, ya. Tapi bapak munafik sepanjang zaman namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini munafik sepanjang zaman. Zaman Nabi ramai hidup ni munafik ini. Ibnu Khattal salah seorangnya yang di hadapan Nabi tersenyum, senyum lebar dia. Tapi di belakang Nabi, Ibnu Khattal ini banyak mengkhianati Nabi. Lalu ketika Nabi masuk ke Madinah, Nabi berhijrah ke Madinah, Ibnu Khattal ini mengisytiharkan dirinya sebagai murtad.
Murtad tuan-tuan. Dia bukan setakat murtad, tapi dia juga banyak menyusahkan Nabi. Dia banyak provok Nabi. Dia banyak memalukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tuan-tuan. Lalu Ibnu Khattab ini, tuan-tuan, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu keadaannya, kedudukannya. Ibnu Khattab, tuan-tuan, kalau hari ini dia hidup, boleh disamakan Ibnu Khattab ini sebagai blogger, orang yang buat cerita-cerita di internet. Orang buat cerita di internet ini siap-siaplah. Kalau benda tidak betul, satu beban yang sangat besar kita akan bawa di hadapan Allah. Satu beban yang sangat besar, tuan-tuan, di hadapan Allah. Ya, apa yang kau tulis, apa yang kau pernah ceritakan, kalau satu hari sampai 10 kali menulis fitnah, tuan-tuan, ambil. Selagi belum habis urusannya fitnah, tuan-tuan, dengan orang, tuan-tuan, ya, kalau orang tu maafkan, ya, orang yang contoh kita kena fitnah, ya, maafkan. Di fitnah, tuan-tuan, maafkan. Saya tak mau gara-gara urusan saya dengan dia ni lambat saya masuk syurga. Biar dari Allah serahkan. Bukan sebab, tuan-tuan, bukan sebab besar atau kecilnya dosa yang kita buat itu, bukan sebab itu. Tapi tengok perintah siapa yang berani kita cabar? Perintah Allah. Mesti Allah Ta'ala marah. Ni Ibnu Khattab dia blogger zaman Nabi. Lalu, tuan-tuan, dia banyak promo sebelum pembukaan kota Makkah pun dia yang promo Nabi sudah mati. Jadi orang-orang di Makkah bila dengar ketua mereka di Madinah Rasulullah sudah mati, mereka ini iman pun kurang iman, tuan-tuan. Apalagi dalam perang Uhud, blogger inilah, tuan-tuan, yang membuatkan berita-berita fitnah sampai kepada penduduk di Madinah. Waktu perang Uhud, kata Rasulullah sudah mati, ya, para kaum muslimin separuhnya, setengah kaum muslimin yang berada di perang Uhud ketika itu, bila dikabarkan Rasulullah sudah mati, ya, Rasulullah sudah mati, lalu ada para sahabat yang ketika itu, orang Madinah ketika itu berpatah balik. Mereka tidak murtad, tapi berpatah balik, lari daripada medan tempur, lari daripada jihad. Ingat, lari daripada jihad merupakan salah satu daripada 7 dosa besar itu. Waktu dalam pasukan tentera dan juga polis, tuan-tuan, tidak hadir tugas itu kesalahan paling berat. Dalam polis dan tentera disebut tu, siapa yang tidak hadir tu kesalahan berat. Lalu, tuan-tuan, bila mereka balik, tuan-tuan, disebut oleh isteri mereka, kenapa kau balik? Rasulullah sudah mati sebab, tuan-tuan, termakan fitnah. Ni blogger punya fitnah. Macam kita hari ni, tuan-tuan, ya, dia duduk di rumah kali ni, orang duduk di rumah tapi boleh membuat fitnah. Ni Ibnu Khattab ni, tuan-tuan, lalu Nabi nampak dia bergantung, sahabat nampak dia bergantung di kelambu Ka'bah, ya, sebab dia ketakutan. Dia ketakutan, tuan-tuan. Lalu Nabi nampak, Nabi malas layan, Nabi kata, bunuh, tuan-tuan. Dibunuh Ibnu Khattab ini, ditarik dia turun. Kemudian dia dibunuh, tuan-tuan. Di bahagian mana dia dibunuh? Disebutkan dalam riwayat, dia kena, tuan-tuan, di bahagian rukun itu, dan juga di antara rukun dan juga maqam. Rukun dan juga maqam ini, tuan-tuan, di antara Hajar Aswad dan juga maqam Nabi Ibrahim. Di kawasan itulah dia dibunuh Ibnu Khattab ini. Mana ceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi memakai dia punya topi besi, tuan-tuan. Dan disebutkan juga, tuan-tuan, ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia masuk ketika itu, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memakai ihram. Nabi tidak memakai ihram, sedangkan nak masuk Makkah, tuan-tuan, kita nak masuk Makkah mesti memakai ihram itu. Tuan-tuan, kalau kita dari Malaysia ni datang ke Makkah, ya, kita dari Malaysia ni, tuan-tuan, datang ke Makkah mesti pakai ihram. Jangan saja tak pakai ihram. Tapi memang niat kita dari Malaysia ni pergi sana buat apa, tuan-tuan? Buat umrah, buat haji. Sudah buat umrah, sudah buat haji, sudah ta'allul semua, sudah selesai semua, tuan-tuan, baru dibolehkan pakai pakaian biasa. Sudah selesai. Kalau kita sampai dari Madinah, kita sampai, tuan-tuan, dari Madinah, ya, kita sampai itu dari Biro Ali itu, tuan-tuan, bin Ali, kemudian sampai ke Makkah dalam keadaan tidak berihram. Ya, masa itu pantang dia, tuan-tuan, tak boleh pakai seluar dalam, tak boleh pakai harum-harum. Ya, kita jaga pantangnya.
rimas kita tuan-tuan. Tapi selesaikan dahulu urusan ibadah itu. Sampai waktu malam kita bertawaf, kita bersahi, kemudian tahallul. Lepas tahallul, settle, balik ini, pakailah seluar dalam. Ini selesai pula, dapat seluar dalam 13 hari di Mekah. Ya, walaupun di Mekah tuan-tuan, di Mekah Madinah ni tuan-tuan, badan kita tidak akan berbau. Kita tidak akan berbau tuan-tuan. Selama berada di sana kita tidak akan berbau. Ini Allah Taala jaga di antara kemuliaan tempat ini. Ya. Waktu orang Arab dia jarang mandi. Orang Arab jarang mandi. Mereka akan mandi pada hari Jumaat saja. Ya, kita orang lain tuan-tuan satu hari berapa kali kita mandi? 3-4 kali. Belum mandi wajibnya lagi tuan-tuan. Belum mandi wajibnya lagi. Ya, tapi orang Arab seminggu sekali. Jangan pelik. Tak bau kabar dia orang Ustaz. Di sana memang dijaga. Tapi bila dia datang sini nak mandi tuan-tuan, dia bau tadi. Begitu. Kita orang Melayu, Ustaz busuk Ustaz kalau nak mandi, datang ke Mekah sama Madinah. Memang tak mau mandi. Sebab tak rasa busuk pun badan tu, tak berkeringat tuan-tuan. Kita di sana mana ada keringat. Ni kebesaran Allah di tempat itu. Ada keringat tapi badan kita tidak berbau. Lalu para sahabat, para ulama mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya masuk ke Mekah, kenapa Nabi tidak pakai ini? Kenapa Nabi tidak pakai ihram? Persoalan itu. Sebab tuan-tuan dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya, kata Ibnu Syihab, wa balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yawma idzin muhriman. Ya, Nabi ketika itu tidak pun memakai ihram kerana ya memakai ihram ini untuk orang yang memang niatnya nak pergi ke sana untuk menunaikan umrah. Kalau dia ke Mekah tuan-tuan saja tengok anaknya atau tengok saja berjalan-jalan ya tuan-tuan, maka dia boleh tidak memakai ihram. Ini untuk orang yang di sana. Kalau kita ni tuan-tuan, tujuan kita ke sana untuk apa? Untuk beribadah. Kenapa kita? Kerana kita memakai ihram tersebut. Baik tuan-tuan, ya kita selesaikan satu tajuk. Sempat lagi ya. Tajuk berkenaan dengan serban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tajuk yang sangat penting buat tuan-tuan ya. Kalau dah sempat kita akan sambung, kita akan bawa ke hadapan. Bab majalah fi imamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan tentang imamah, yaitu serban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-imamah ismun yutlaqu ala ma yulbasu ala ra'si. Imamah ini ialah merupakan satu pakaian yang dipakai di atas kepala. Dia ini imamah ini tuan-tuan. Wal imamah libasun i'tadat 'alaihi al-'arab qadiman. Imamah serban ini ya, dia merupakan pakaian biasa. Pakaian biasa orang Arab. Maka bila disebut pakaian biasa orang Arab ini tuan-tuan, pada ketika itu wala bisaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bila disebutkan imamah ini merupakan pakaian biasa orang Arab, Nabi pun ketika itu kena pakai. Nabi pun pakai serban tuan-tuan. Begitu juga dengan para sahabat wa ashabuhu fi mu'tad libasihim. Lalu para sahabat pun, Nabi dan juga para sahabat menjadikan serban ini sebagai pakaian mereka. Tuan-tuan. Ya, kalau kita tuan-tuan, tengok orang kita kalau pergi tanah haram tu. Ya, kalau yang semangat ni lah haji dipanggil haji. Dia pergi tanah haram tuan-tuan, tengok macam mana keadaan pakaian dia bila balik. Dengan jubah putih, dengan pakai serban putih ataupun serban merah tuan-tuan, serban Saudi tu. Ya, dengan pakai iqal ni tuan-tuan, iqal. Ya, dikeliling satu bandar. Kita tengok, baru balik dari haji. Tengok pakaian haji di dalam tuan-tuan, pakai iqal. Tanpa kita tahu apa asal usul iqal. Iqal ni tuan-tuan, iqal. Orang Arab panggil iqal, orang Mesir panggil. Dia perkataan dia iqal. Ya, iqal ini sejarah dia bagaimana orang Melayu pakai. Ya, bila orang Arab ini di tengah padang pasir, dia jaga unta. Ya, orang Arab Batu ini jaga unta tuan-tuan. Setiap kali untanya berlari, dia pun pergi kejar unta itu, serbannya pun tercabut. Dia pasang balik tuan-tuan. Lari lagi untanya dia kejar, serbannya tercabut tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan dia cari satu alternatif, cari satu barang. Ya, bagaimana supaya unta ini tidak lari? Disuruhnya unta itu duduk tuan-tuan, sebab unta ini kalau ditekan badan dia satu tempat-tempat tertentu dia akan ikut. Dipukulnya tuan-tuan unta itu bahagian belakangnya
Bila dikasih masuknya teman-teman, yang bulat itu di kaki unta, ya. Bila dia nak suruh unta itu bergerak dan dia pun bergerak, serbannya tadi ditiup angin, dia pun letak. Teman-teman, ikal tadi yang asalnya untuk unta itu. Datang orang Melayu tengok tuan-tuan. Orang Melayu kita teman-teman dia tiru tanpa dia periksa, habis pakai. Orang Melayu. Orang Arab ketawa tengok kita. Dia kata orang Melayu ni mendaulatkan unta. Dia kata itu asalnya. Lalu tentang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan di sini, wal aslu fil libas hillu. Asal pada hukum asalnya memakai serban ini diharuskan. Dia bukan sunnah, harus. Nak pakai sila. Kenapa serban ini boleh jadi sunnah? Kita akan jumpa nanti. Perbuatan memakai serban ini bukan sunnah. Dia bukan sunnah, tuan-tuan. Tapi kenapa? Bagaimana dia boleh menjadi sunnah? Kita akan jumpa. Disebutkan walil abdu ayyal bisa minal libasi ma syai'un ma lam yad'u an syar'an. Bagi kita ini, pakailah apa sahaja yang penting tidak melanggar batas syarak. Maksudnya jangan pakai pakaian orang yang bukan Islam. Kalau lelaki jangan menyerupai perempuan jangan menyerupai lelaki, ataupun pakaian yang terlalu mengaibkan kita. Itu tuan-tuan Islam melarang ini. Dalam badan kita ada yang melambangkan tentang agama-agama orang. Sebagai contoh, kenapa kita diharapkan memakai salib? Kita memakai tuan-tuan seolah kita reda dengan kepercayaan kita. Bila kita reda, jangan pula kita terlampau tuan-tuan. Ada setengah orang dia terlampau. Tak boleh dia nampak macam di tikar ada bentuk macam salib. Ustaz payah kalau begini ni beritahu. Ada orang begini tuan-tuan. Tapi dalam pakaian dipakailah apa saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang penting tidak melanggar batas syarak. Baik. Tentang pakaian ini tuan-tuan disebutkan di sini, waqad la bisa, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imamatu wa tahta al-qalaswa. Nabi kadang memakai imamah serban itu wa tahta al-qalaswa. Di bawahnya ada songkok. Qalaswa ni songkok. Tapi kita istilahkanlah qalaswa ini sebagai kita punya kopiah. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai serban itu ada kopiahnya. Maksudnya Nabi letaklah serban itu bagaimana Nabi lilitkan. Wala bisa imamah tu biduna qalaswa. Dan ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai imamah tanpa songkok, tanpa kopiah. Ada tidak terikat tuan-tuan. Nak pakai imamah mesti ada kopiah tak? Nabi kadang pakai ada kopiah, kadang Nabi pakai tidak ada kopiah. Wala bisa qalaswa biduna imamah. Kadang-kadang itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai kopiah tanpa serban. Boleh, semua boleh. Tak pakai kopiah, tak pakai serban pun tak ada masalah, tuan-tuan. Dan disebutkan di sini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yurafiu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melilitkan al-imamah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai imamah, lubbatan ahyanan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pakai imamah yang ada ekornya. Nabi memakai serban yang ada ekornya. Wa ahyanan yalbisuha biduni tu'ab. Dan kadang-kadang Nabi pakai serban pun tidak ada